Zulkifli Razak, Zul Razak. Dalam study sesi terbantut, ni kita sambung sikit apa yang kita bincangkan tadi. Tak payah sambung balik lah. Kita mula balik. Dan hari ni, kita mula balik kepada market dynamic, kepada Elliott Wave, kepada technical analysis, kepada bagaimana membaca sentimen, fundamental, semuanya ada dekat chart. Dan kita akan ceritakan benda tu pada hari ini, permulaan dia besok dan juga selepas ni lah kita akan bincangkan mengenai struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave, bagaimana kita nak faham apa yang kita sedang lihat dalam pasaran dan bagaimana kita membaca struktur asas dalam pasaran. Kita akan bincangkan pada sesi kali ini ya. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Santi tunggu lama. Maaf ya Santi. Tadi call ada a bit of admin work ya. Wassalam Fikri. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 10 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran, apa dalam kalender untuk semasa. Dalam ekonomi kalender hari ini, tumpuan tadi adalah kepada retail sales untuk Eurozone yang keluar lebih rendah daripada jangkaan pasaran ya. Keluar 0.3, jangkaan pasaran 0.7. Mana dia tadi? Saya pun tak tahu dah kat mana dia. Tapi angka retail sales untuk Eurozone adalah lebih lemah. Ni dia. Yang ini saya tak refresh balik. Tak apa. Itu adalah untuk data ni tadi ya. Untuk Eurozone keluar lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Tumpuan adalah kepada initial jobless claim ya, data untuk perubahan pekerjaan luar sektor pertanian ADP untuk bulan lepas, di mana angka ini pasaran menjangkakan angka yang lebih tinggi. Bagaimana angka ni boleh mempengaruhi pasaran? Sekiranya angka ni lebih rendah, itu boleh mempengaruhi apa pendapat kepada NFP ya pada hari Jumaat ni ya. Jadi sekiranya angka berkenaan miss, then kita akan ada jangkaan untuk US punya NFP pada minggu ini, Jumaat ini dijangka akan lebih rendah. Itu yang pasaran menjangkakan angka hampir 500,000, 400 lebih ribu berbanding dengan sebelumnya untuk NFP. Jadi sekiranya ADP malam ni miss, dan itu boleh menyebabkan jangkaan ke arah NFP yang lebih lemah. Pasaran saham tengah jatuh sekarang kan. Jadi sekiranya ADP tu lebih lemah, dan kita akan dapati pergerakan pasaran yang lebih lemah. Jadi itu yang ADP malam ni ya. Apa kena-mengenanya dengan euro US dollar? Segala-galanya. Okey, kita lihat dekat chart apa yang kita sedang lihat semasa. Basically kita sedang lihat kekuatan untuk yen, untuk US dollar semasa. Lain-lain semua tengah jatuh. Seperti yang sebelum siaran tergendala tadi kan. Hafiz, Waalaikumsalam. Santi, baru saja kita bincangkan tadi kan, pukul 2 suku, lepas tu 2.30 kita dah terpaksa lock out, dah jatuh dalam pasaran semasa. Kita nampak untuk indeks sedang melakukan this move. Kita berbincang pasal pergerakan pembetulan ini semalam, whether dia akan buat yang lebih besar lagi ke atas, dan kita menjangkakan bahawa pergerakan ini hanya akan correcting this structure. Jadi setakat ini itu yang ditunjukkan pasaran, di mana high di sini tak break. Jangan overreact dalam trading. Tunggu dia break dahulu. Tak break pun. Kalau dia break, itu cuma adalah X atau yang kita tandakan semalam, hari ini saya tandakan sebagai B. Kenapa? Sebabnya kita nampak untuk dekat yen pair, kita nampak ini adalah motif. Kalau anda tengok dekat time frame kecil,
Ini adalah 5 wave. Kita tak dapat nak tandakan dia sebagai korektif ya. Ini 5 wave. Ini trend. Baru saja start, Hafiz. Baru saja start. Okey. Jadi kita sedang lihat pergerakan motif dekat yen pair. Sebab itu kita katakan dekat sini akan buat pergerakan motif juga. Sebab itu kita adakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu sebab dia. Okey, itu adalah untuk indeks. Indeks kita sedang lihat pergerakan melemah semasa. Untuk saya mencari peluang untuk sama ada untuk US 500. Depend kepada bajet anda. Kalau anda, saya nak tunggu di sini. Habis pergerakan ini 3 wave daripada higher high dia. 3 wave. Dan di sini saya akan cari peluang untuk long. Ini bila dia break A nanti saya akan letakkan, bila dia break A nanti saya akan letakkan dalam outlook both untuk US 500 dan juga untuk US 30. Dia belum break lagi. Ni tak break lagi jadi baru dah letak limit order. Oman, sorry Oman, tadi terputus. Wassalam. Tadi bukan terputus. Tadi ada urgent punya thing yang kita terpaksa. Ini untuk anda semua. Bukan saja saya. Saya kalau boleh live 20 jam pun saya okey. Tanya dekat Zatul. Bila ada cuti, saya komplain cuti. Dia orang pun pening kepala. Saya kalau boleh sentiasa nak ada live kan. Sebab bagi saya, benda ni selain daripada untuk anda, ia juga membantu saya, faham tak? Sebab bila saya berkongsi kepada anda semua, saya disiplin nak buat benda ni. Saya disiplin untuk tandakan benda ni, faham tak? Kalau tak untuk saya sendiri, nanti-nantilah kan. Jadi untuk anda semua, sebab saya buat untuk anda, saya pun jadi disiplin. Jadi saya pun terima kasih kepada anda semua. Faham, Hafiz? Santi, Oman. Sebab tu saya minta anda gunakan yang dekat Discord tu. Anda pergilah buat chat anda. Lepas tu letak dekat situ. Bang, ini lukisan saya. Jadi anda pun ada benda hari-hari yang anda buat. Faham tak? Jadi anda akan dapat disiplin. Macam saya jadikan sesi-sesi macam ni membantu saya. Bukan hanya untuk anda, tahu tak? Sebab tu kalau cuti saya komplain. Wifi apa win-win. Betul. Mata tak nampak Fikri, win-win jadi nampak macam wifi. Mata tak nampak. Okey, jadi kita ada A ni dah break untuk US 30. Jadi ini sama juga. Saya akan letakkan limit order. Ni dah break, ini dah boleh kirakan dekat XM. Nanti saya letakkan dekat sini Nanti kita akan letakkan dekat sini dia punya position dekat sini. Bagi siapa yang ikut dekat Discord ada tahu kat mana nak tengok benda tu Okey, masih ke bawah Itulah untuk US 30. Kita ada Nasdaq yang lebih trending ke bawah. Kenapa saya tak prefer Nasdaq? Sebabnya Nasdaq ni dah sampai. Tadi siapa tanya? Acoy kan? Acoy tanya kan? Ni dah sampai. Kalau kita enter, float kita ni. Sebab itu kita tak trade dia dahulu. Ni akan jauh lagi. Arah dia ke atas. Anda tak pergi short dia. Jangan short dia. Arah dia ke atas. Kira lekuk dia. Kita jangka 1, 2, 3 lekuk ke bawah. Tengok. Ni pun kita jangka 1, 2, 3 ke bawah. Sama. Sama. Kita jangka 3 lagi lekuk ke bawah, 3 swing ke bawah. Ada 2 lagi lower low dia sebelum dia naik. Sama. Perut dah berbunyi, tak sempat nak dinner. Seronok. Macam mana seronok? Saya cuba, kalau saya ikut buku teks, saya ceritakan benda ni, dengan saya tidur. Faham tak? Ini wave 1, ini wave 2. Saya cuba ceritakan correlation dan bagaimana anda cari peluang. Jadi kita akan lebih, kita seronoklah dengar sebagai trader. Kita nak trade, kita tahu benda ni turun naik, lepas tu nak enter kat mana kan. Tadi tu kita nak cari kat bawah tu. Kenapa kita
Dan kalau kita jangka kat sini akan buat 5 wave, apa jadi kepada yen pair? Jadi kalau anda faham benda-benda tu, ini akan jadi 5 wave. Ini akan, maksudnya kat sini ada berapa lekuk lagi? Maksudnya kat sini. Sini juga tadi 3 lekuk kan? 1, 2, 3. Kenapa kita katakan ada lagi ke bawah? Boleh. Dia boleh habis 3 macam ni. Dia boleh habis, tapi internal internal. Dia tak akan sama satu-satu setiap satu-satu, tapi kita tahu arah dia ke bawah dan kita sedang menjangka motif 5, 9, 13. Jadi kita jangkakan bahawa indeks juga akan buat yang sama. Kalau kita buka untuk, contohnya kita buka chart untuk Apple. Berapa ramai kat sini trade saham? Saya nak tengok berapa ramai kat sini trade saham. CFDs ke, real stock ke, berapa ramai kat sini trade saham? Ada berapa ramai kat sini trade saham? Ada berapa ramai trade saham kat sini? All this boleh membantu anda untuk memahami apa yang anda sedang tengok dalam sentiment, news, fundamental, company punya earning, dan anda nak lihat invest. Okey, Fikri. Bagi mereka yang trading, even invest Fikri, you know, timing the market untuk invest adalah benda yang paling susah nak buat. Betul tak Fikri? Bila kita invest, harga is one, tetapi kita lebih kepada future earnings dia, kepada future returns. Jadi harga not really something that matters. But what preferably you want to buy bila harga murah. Jadi kalau macam Apple ni, satu unit dia $150. Jadi if you can get a bit of discount buying Apple dekat 130, 131, itu banyak. Itu banyak. Santi, you should be thinking about it already. Dekat XM, selain daripada kita ada real stock, anda juga bagi trading lah. Kita juga ada CFDs. Tapi bagi saya lebih prefer untuk real share. Jadi dekat XM kita ada real share, tapi untuk buka account perlu $10,000. Untuk CFD anda boleh trade dekat MT5 anda. Guna sequence. Yes, Fikri. Dia banyak membantu. Betul tak Fikri? Anda kira lah sequence tu. Nampak dia punya movement kan? Dan kita kirakan dengan ETF, dengan indeks. Anda akan nampak dia punya correlation. Okey, jadi Apple, kita jangkakan Apple pun masih ke bawah. At least benda ni okay, this is Apple punya projected move untuk malam nanti. Dijangka akan ke bawah. Itu adalah untuk Apple. Benda ni semua sama. Everything is one. Everything is one. So maksudnya kalau yang ini, apa dia kat atas pula? Oh, time frame kecil. Ini dia punya connector. This one. Ini untuk Microsoft dah sampai. Microsoft dah sampai. But we can't say that it goes up yet. Ini akan buat macam ni. Akan buat this move. 1618. Internal dia. Ini internal dia. Ini adalah untuk Microsoft 1618. Ini adalah untuk Microsoft. Dan semuanya satu. Anda tak dapat nak lukis Microsoft ni kat atas kalau anda jangka S&P 500 ke bawah. Facebook, Facebook siapa yang duk log in, log out kan. Kita nampak dia kejatuhan dia selepas dia punya tu kan semalam kan. So Facebook more downward move. Semua sama je. Everything satu. Facebook. Ni chart ni semua saya tak update lagi ni.
Ya, we were updating this minggu lepas kan, Santi. Jadi semua ni masih ke bawah. Everything ni masih ke bawah. Kita ada Tesla, UCC, Y, Tesla. Mungkin ini masih lagi ke atas. From the look of it, ini mungkin masih lagi ke atas. Kita dah habis wave 3 macam ni. From the look of it lah. Ini adalah 1, 2 dan kita ada 3, 4 dan 5 sebelum dia buat yang besar. Ini Tesla. Nanti saya update untuk Tesla punya stok. Alibaba, semua kita tak dapat nak katakan semua ni adalah lain. Tak dapat. Semua satu market. Everything satu market. DAX DAX sama, low kat sini, low dekat sini. DAX antara US equity market dan Eropah. I go for US. Kenapa? Anda tahu sekarang ni dekat Eropah kita sedang ada masalah untuk bekalan tenaga elektrik terputus, kilang-kilang, mengganggu ekonomi, mengganggu kehidupan rakyat semua. Kita ada cerita kat UK, harga natural gas melonjak 40%. Ni dekat Forex Live baru tengok. Jadi maksudnya untuk nak trade, I would prefer untuk trade yang ini. I would prefer untuk trade yang ini. US 30 ataupun S&P 500. Antara dua ni. Apa beza dia? US 500 murah sikit. US 30 mahal banyak. Itu beza. Ni kat sini. Nampak tak? Ni murah sikit. Ini murah sikit. Ini mahal sikit. Ini tengah-tengah. Nasdaq ni tengah-tengah. Depend kepada contract spec lah. Dekat XM, US 30 adalah lebih mahal daripada US 500. Belajar-belajarlah untuk trade index juga. Jangan nak duk EJ, gold, kan. Belajar-belajar. Ada banyak dekat XM. Berapa ribu instrumen yang ada. Download MT5. Belajar guna MT5. Ada banyak kat situ. Bila ada trade index dekat MT5, dia punya, anda boleh buka 0.1. Kalau anda pakai MT4 dekat XM, itu satu lot. Satu lot standard tau. Kalau dekat XM, kalau MT5 0.1 standard. Jadi ada ampun lagi lah kan. Barulah nampak kalau kena stop loss $30, $40. Kalau buka satu lot, faham? Tadinya stop loss kiranya $35, $350 jadinya. Tak tidur lagi semalam kan. Jadi benda-benda macam ni, faham kan instrumen yang anda tengok. So saya lebih prefer kepada US punya index. Okey, Nikkei pun ke bawah. Kita jangkakan kat sini akan ada 5 wave ke bawah. FTSE pun sama, more weakness lah. 5 wave ke bawah, B kepada C dan juga kepada IBEX dekat sini. Kita jangkakan 5, 3 dan 5. Wassalam, Pian. Okay, so more weakness dalam indeks. We are seeing yen pair pun dah start jatuh ke bawah. Ini belum pecut, ni dah pecut tapi belum laju betul tau. Sebab kejatuhan semasa ni, ini wave apa ni? Pian baru masuk, terus tanya Pian. Ini wave apa? Ini wave apa sini? Ini wave 1, 2, 3, 4, 5 kan? Jadi kalau wave 1 dalam indeks tengah jatuh, itu adalah apa dinamik? Fikri, ini apa dinamik? Selagi dia tak ada 1618, ini apa dinamik? Wave 1 ni. Sini yang yen dinamik. Kalau time frame kecil lah. Yang ini apa dinamik?
Kalau dia tak ada 1618, kita tengok time frame kecil ada 1618 tak? Mungkin ada. Mungkin 1618, tapi kalau lazim je lah fixed dynamic. Sebab itu ada nampak untuk USD JPY tak jatuh sangat. Tak jatuh sangat. Dia bandingkan banding dengan lain-lain yen pair, anda tengok. Ni jatuh sikit. Ini jatuh berdebuk Dolar, sebab itu kita nampak dolar pair, ni dolar index. Semua dolar ni. Base. Dolar. Ya. Anda dolar yen sideways ke bawah. Yen sendiri sideways ke atas. Belum pecut. Kalau anda katakan ini dah pecut, ni jatuh bang. Ya, belum. Anda tunggu yang ini. Anda tunggu yang ini. Ini sama dengan indeks tadi. Ini sama dengan indeks. Bila kita ada 3 dalam 3, ini mungkin akan buat one correction macam ni. 3 dalam 3 ni. Waktu tu. Itu yen dalam time frame 5 minit, 15 minit. Tapi kalau dalam time frame H1 ni, kita dah dalam H1 ni kita masih dalam dolar. Dalam H1 kita masih dalam dolar. Ini dolar. Yen tak jatuh macam yen pair yang lain. Tengok dia jatuh lemah lembut, dia jatuh. Kita mungkin habis A, B dan C. Waktu dia jatuh yang ni. Kalau ini start jatuh dan buat, nampak? Kalau sini start jatuh, kenapa saya alihkan macam tu? Tengok RSI dia. RSI dia dah reset. Okey, ni dah reset. Faham, Hafiz? Jadi kita habiskan struktur ini. Ini boleh jadi W, X dan Y, boleh? Okey. Itu adalah wave 2. Waktu ini buat wave 3. 1, 2, yang ini. Yang itu. Sini meriah. Sini nanti akan meriah. Wassalam je. Kalau anda pergi time frame kecil-kecil lah. Itu dalam time frame kecil-kecil. Jadi kalau masa ini buat wave 3 dia, waktu tu lah anda nampak yang ini. Ini dah jatuh dah. Ya, dia dah jatuh dah. Tapi belum laju lagi. Ini akan ada bounce satu, lepas tu wave 3. Yang ni laju. Yang ini laju. Yang ini akan laju. Sama juga dengan yang sini. Ini masih 1, 2, 3 dia nanti. Sama je, everything sama. Nampak? Everything sama. Okey, CAD JPY kita dah habiskan that structure. Tengok dia punya RSI. Okey. Saya tak dapat katakan movement ni adalah sebahagian movement ini dengan momentum macam ni. Saya tak dapat katakan dia sebahagian daripada ni. Daripada ini. Dia adalah benda lain. Saya tak dapat katakan ini cuma 1, 2, 3, 4. Tak dapat. Ada tengok dia punya ni. Tak dapat. Tak ada divergence. Yes. Di lower time frame ada divergence. Ini time frame kecil. Okey. Boleh tak dia extend? Boleh. Kalau dia nak extend, dia jadi macam ni. 1, 2, lepas tu kita naik ke atas. Syarat dia kita nak tahu dia extend, bukannya ni, kita kena ada RSI break higher high. RSI dia break higher high. Ini break higher high satu. Ni break macam ni. Then baru kita extendkan. Ini 1, ini 2 dan 3 ke atas. Baru kita extendkan dalam yang biru ni. Setakat ini tak ada. Okey, jadi yen pair ke bawah, kita ada dollar pair pun dah start ke bawah.
Dolar ke atas, dolar pair ke bawah lah maksudnya. Ini adalah untuk dolar pair. U-Shave pun dah ke atas. Kita habiskan part dia kat situ. Euro US dollar pun dah break down ke bawah. Maksudnya structure ini dah complete. Structure ini dah complete. Ini at least structure ini dah complete. Okay, dan kita dah ada structure baru. Nampak tak? Ini 1, ini 2, ini 3. 3, 4 dan 5. Dan kita habiskan wave 5. Jaga-jaga sikit. Try tengok time frame besar ni. Apa yang anda sedang tengok kat situ? Faham? Jo? Jaga-jaga sikit. Dia boleh extend. Yes, dia boleh extend. Kita dah dalam equilibrium. Tapi adakah US dollar akan lemah? Belum. Ni. Jangan lupa dengan kawan dia, abang dia. USD JPY belum lagi lengkap. Belum lagi. Okey. Dolar tadi dah masuk dalam area. Ini kita tunggu dia lengkap. Belum lagi US dollar nak lemah, belum lagi. Itu timing dia. Ni, dolar boleh ke laut sikit. Zone ni besar tau. Ni zone dia. Ni zone dia. Okey. Jadi masih ke bawah. Euro, kalau anda jangka Euro JPY masih ke bawah, anda tak jangka Euro US dollar nak naik. Anda masih jangka benda ni ke bawah. Faham? Anda tak jangka apalah pula bunyi kat atas ni. Anda tak jangka Euro US dollar nak terbang. Anda tak jangka ini nak terbang. Anda akan jangka kat sini sama ada dia extend. Tapi apa-apa pun, dia dah dalam area dia. Dia dah dalam area dia. GBP US dollar, ni yang saya nak trade. Ini pun belum sampai. Jadi nak trade apa? Ni dah. Ni yang saya nak trade. Ni tak sampai lagi. Yang lain-lain kalau anda masuk, float dulu. Boleh, Euro US dollar boleh masuk. Tapi dia float dululah. Ini tak habis lagi. Risiko dia tak buat benda ni, dia terus terbang. Euro US dollar tadi, siapa yang masuk awal, dia untung kan. Itu je. Kenapa kita katakan masih ke bawah lagi? Sebab kita masih jangka masih ada kekuatan US dollar. Macam mana? USD JPY tadi. Boleh? Kalau US dollar JPY jatuh, ni start buat kat atas. Dalam wave 1 yang tidak menentu kat sini. Wave 1 kat sini nanti akan jahat tau. Kenapa saya buang Fibo dia pula? Hilang Fibo dia. Wave 1 kat sini nanti, wave 1 kat sini akan jadi macam ni. Akan diagonal. Wave 1 kat sini. Ni jenis, kalau yang jenis tak tahan, pegang dia masuk, lepas tu jenis tak tahan, sekejap tengok cat kan. Dia akan keluar dekat sini, lepas tu price pergi lagi, alamak, menyesal aku cut. Trade kepada 50%, kita akan letakkan benda yang sama dalam, kita akan keluar partial, lepas tu biarkan sekali lagi. Dia break high kat sini, kalau dalam satu structure 5 wave, manalah tahu tiba-tiba dia buat trend 5 wave, 3 wave swing, kita long balik. Itu je. Pada waktu tu bukan untuk short term trader, masa tu adalah untuk swing trader. Bukan untuk short term trader. Short term trader yang kecil-kecil dalam ni. Tapi pada waktu dia trending nanti, itu adalah untuk swing trader. So, kita jangkakan untuk GBP US dollar masih ada room ke bawah. Bermakna untuk dolar kat sini, dolar index masih lagi ada room untuk ke atas. Entah mana kali. Ada kali. Okey.
dan juga euro US dollar kat sini. Masih ada room untuk dia ke bawah lagi. Sebab tu saya tak kongsikan trade idea ini. Sebaliknya saya kongsikan untuk anda GBP US dollar. Itu sebabnya. Nanti malam nanti. Saya ini tak ada sesi malam. Malam ni kita ada FB Live dengan Imran. Australia dollar, kita ada indeks yang jatuh, kita ada saham yang jatuh, US dollar yang kuat, ini akan demam. Okey. Sama juga New Zealand dollar. Bang, RBNZ pagi tadi naik rate. Kenapa dia tak naik? Semalam dah saya cerita. Ingat tak apa, Azim? Apa saya sebut semalam mengenai RBNZ? Mengenai event ni. Mengenai yang ini. Mana dia? Tu semalam. Ni. Keputusan kadar faedah ni. Apa kita cerita pasal ni semalam? Kita dah cerita pasal yang ni semalam kan? Dia naik rate tak semestinya New Zealand dollar naik. Ya, bergantung kepada bahasa yang dia guna pakai. Kita nampak bila dia announce tu New Zealand dollar lonjak, lepas tu habis. Selepas orang tengok detail dia, di mana RBNZ kata yes, rate naik. Kadar polisi akan dinormalize. Tetapi dia akan melihat kepada cerita ekonomi dia, dan kita ada peningkatan kes COVID-19. Orang dah trade. Siapa yang trade kat Sydney? Buy. Kita yang buy ni, yang spike pagi tadi kan. Yang ini kan. Wah, naik ke atas. Kan, nak break out. Kita masuk sini. Berapa ramai yang buat kerja tu? Nak break out tu. Siapa yang masih hold New Zealand dollar tengah berdoa sekarang? Siapa yang trade sini? Ni nak break out tekan. Aduh. Saya sampai jam 12.30 tadi menerima mesej. New Zealand dollar RBNZ bang. Fundamental ni menipu bang. Kenapa dia tarik, dia naik rate, kenapa New Zealand dollar jatuh? Kenapa? Saya buy bang. Kat mana dia buy? Dia buy dekat 6968. 6968. Aduh. Bulan 9. Ya, kita dah cerita pasal dia akan ketatkan dia punya polisi selepas angka GDP dia hari tu. Tuncet apa itulah. 6968. Mana price dia masuk? Dia buy dekat sini 6968. Wah, sikit lagi. Sikit lagi dapat puncak. Belum puncak, belum jadi champion. Janganlah. Itulah. Saya katakan dia cut, tak apa nanti dia naik rate. Bukannya pasal dia naik rate. Structure dia masih ke bawah. Dolar tu masih sikit lagi. Belum lagi. Masih. Masih. Paling kurang pun adalah sini. Paling kurang pun adalah sini. Lepas kalau dia naik pun, lepas dia buat satu lower low. Paling kurang. Lepas satu lower low. Paling kurang lepas low ni. Okey? Itu adalah untuk New Zealand dollar. Kita akan ada lonjakan ini nanti. Apabila indeks buat wave 5. Okey, dan sekali lagi kejatuhan apabila indeks buat wave 2. Ini. Ni dan ini. Yang ini ya. New Zealand dollar kat sini akan buat C. 5 wave. Dia beli betul-betul cantik 6968. 69. Tak cantik lagi lah. Kalau dia buy atas ni tadi tu memang champion lah. Saya kata cut lah. Stop loss. Cut mana? Tak ada. Ni mesti naik ni. Fundamental dia kuat. Janganlah. Mental kang. Mental. Orang dah trade dia lama dah. Orang dah trade ke arah dah nampak. Orang dah trade ke arah ni. Dah habis dah. Tak ada dah. Dah habis dah cerita tu.
Orang dah keluar ambil kan. Kita masuk kat sini. Cantik. Janganlah. Jadi masih ke bawah New Zealand dollar. UCAT saya tukar balik kaum dia. X habis kat sini. Itu je cara dia untuk saya naikkan ke atas. Kalau ni break ke bawah, AUD US dollar, NZD US dollar akan buat ke bawah. Okey. Minyak akan jatuh. Tengok. Minyak dah jatuh pun. Mana minyak? Minyak. Minyak mungkin either ini dah start jatuh ataupun ini adalah satu lagi ke atas. Adalah satu macam ni. 3. Alah. Kenapa dia tak boleh ni? Okey. 3, 4 dan 5. Sama ada itu ataupun memang dah habis. Kalau nak tahu mana satu, tengok RSI dia. RSI ini. Nampak? RSI dia reset. Jadi ini dah kampung lain. Dah ada momentum lain. Faham? Struktur ini habis. Okey, kita dah bermula pergerakan ke bawah. Itu juga menyokong kepada idea untuk UCAT tadi dah start naik ke atas. Okey, itu juga menyokong idea kepada CAT JPY untuk jatuh. Daripada sini. Tak update lagi macam ni. Oh, daily tak update. Benda sama je. It's all one market. Dekat 1 hour saya update, dekat one daily saya tak update. Alah. Okey, untuk apa? Untuk CAT JPY ni dah memulakan pergerakan ini. Boleh? Sama je. Azim faham Dia benda dia sekali je. Dia sekali jalan, sama je cerita dia. Saya tak dapat nak lukis ini ke atas kalau saya dapati UCAT ke atas. Tak dapat. Okey, itu adalah untuk dolar. So dolar kita jangkakan untuk dolar ni dah memulakan pergerakan last dia untuk wave 5. Jadi itu bermakna untuk 10-year note ni dah memulakan pergerakan ke atas. Sama ada sini X. Kenapa saya duk cerita benda ni? Kalau nak tahu, selain daripada indeks, ini adalah salah satu lagi saya punya map, kalau anda nak tahu. Ini map saya satu lagi. Sama-sama. Ini satu lagi map saya. ZN ni basically adalah harga untuk US Treasury 10 years. Ini futures dia. US Treasury 10 years. The idea is, apabila kita ada treasuries menaik, harga, yield jatuh, interest rate dalam arti kata lain, interest rate jatuh. Pada waktu itu, kalau kita jangkakan untuk pergerakan di pasaran saham, sekiranya interest rate jatuh disebabkan oleh market tak bagus, then pada masa ini naik, indeks tu time frame berapa dia? H1. Indeks akan jatuh. This one. Semasa yang ini tengah jatuh, okey, anda akan jangka untuk dekat indeks akan buat recovery. Semasa ini naik balik, anda akan jangka untuk indeks ke bawah. Kita sini. Tu dia. Ini adalah untuk bond, pendapatan tetap, pendapatan tidak tetap, perdagangan form 2 dulu, masa tingkatan 2 dulu.
cikgu saya, Cikgu Asahari. Saya ingat lagi. Dia cerita benda ni. Samalah. Tapi kita tak dapatlah ambil satu-satu lekuk. Anda ambil structure. Jadi kalau ini ke atas, anda juga akan jangkakan untuk goal kat sini akan find support. Goal kat sini akan find support. Yang ini. Yang ini. Tapi dolar kuat bang. Betul. Betul. Ya. Kenapa? Bila ini start naik, apa jadi kepada kadar faedah? Ini harga. Bila harga untuk bond ataupun US Treasuries ni naik, yield akan turun, kadar faedah turun. Bila kadar faedah turun, orang akan cari lain. Dan pada masa yang sama, saham tengah jatuh, indeks tengah jatuh, masa tu ini. Structure Jo, structure. Dan kena tengok dia punya ni. Structure. Boleh tak buy gold kat sini? Tak, apa buy gold kat tengah-tengah dunia. Saya tunggu bawah ni Yen dynamic. Tu dia. Jadi hanya kalau ini bagus dalam time frame H1 ni adalah yen dynamic. Ni yen dynamic. Ini yen dynamic. Ni yen dynamic. Kita sekarang ni short term masih dollar dynamic. Ni dollar dynamic. Ni dollar dynamic. Kalau yen dynamic, ini tak dapat jatuh. Tunggu dari tengah tahun baru nak sampai. Memang. Sebab saya nak beli pegang lama, Pian. Bukan beli gold tau. Bukannya beli gold. Bukan beli gold. Ni benda-benda dia. Pian, gold mahal. Gold mahal apa yang 3 tadi? Alah. Gold mahal, Pian. ZN. Ini adalah apa tadi? US 500. Ini adalah, wah ni lukisan dia. Penat saya lukis lama dah. Bukan ni semalam. Ni tadi lower time frame. Dan satu lagi, apa dia tadi? Apa tadi satu lagi tadi? Gold. Ni lower time frame. Tu dah padam. Ni dah padam. Okey. Dan ini satu. Jadi kalau kita jangkakan ini, kalau kita tengok ini start jatuh, kita jangkakan bahawa di sini akan mempunyai trend yang menurun. Ini start jatuh, ini kita jangkakan akan mempunyai trend yang menaik. Kita tunggulah dia punya ni. Ini akan menaik. Bila kita ada yang ini start naik, kita akan jangkakan yang ini akan start turun. Itu adalah untuk US 500 dan ZN. Sebab apa? Ini adalah directly correlated dengan UJ. Itu je, Pian. Masuk gold nak SS chart. Itu lagilah haru. Jadi di sini kita ada structure gold kan kat bawah ni. Jadi the moment ini
The moment untuk interest rate mula jatuh, harga naik, that is when gold akan mula naik. Ya. Tak adalah dia terus naik, ini naik, terus naik. Anda kenalah tunggu kepada level dia. Kan gold punya ni adalah gold 1, 2, ni gold 3 kat situ. This one. Jadi pegangkan dekat sini, yang ini, itu adalah wave 1 dan 2 dekat indeks, dekat yen pair. Mana? Dekat yen pair 1, 2. Bila gold pecut naik ke atas, ini wave 3. Ya. Belajar-belajar tengok benda lain ni. Ada banyak lagi nak beli gold ni. Ya. Ada banyak lagi instrumen gold. Ni ada banyak. Ada banyak gold punya instrumen. Harga dia pun berpatutan. Tak adalah macam gold. Tahu gold XAU US dollar je. Ada banyak. Ada banyak. Harga dia masuk akal. $17.50. Tak adalah harga gold. Tengok harga gold berapa. Okay. Itu adalah gold. Santi, nampak tadi? This one. Mana tadi? Baik. Oh. Ni adalah untuk gold. Boleh tak nak buy gold kat situ? Apa buy tengah dunia? Tunggulah dia bawah sana. Tunggulah. Ini structure ni tak habis lagi ke bawah. Di tengah-tengah dunia. Saya tak minat untuk gold sekarang. Saya cuma cerita structure dia. Ada tak entry point? Tak ada. Beli kat pokong pun boleh. Tu boleh. Masalahnya nak simpan. Itu masalah dengan pelaburan gold ya. Kalau kita beli physical gold nak simpan. Kalau kita simpan kat orang ada charges. Simpan diri sendiri tak kena rompak. Tu je nanti. Okey. Lain-lain. Bagi siapa yang ada pegang GN, kita dah nak ambil profit. 3 wave ini. Tak dapat pergi. Dolar nak habis. Ni adalah GN. Okey, dah ambil profit Anda boleh tunggu satu lagi, ni masih 3. Okey, GN. Kita akan tutup position ni. Akan tutup position ni untuk GN ni. Okey. Itu adalah untuk GN. Kita dah keluar separuh, keluar lagi separuh. Keluar tutup position dia. GA pun sama. GA more room upward, tapi dia tak perlu pun. Ini mungkin wave 2. Euro AUD sama seperti GA. Saya dah lukis GA ke bawah. Saya dah update untuk Euro AUD. Kita akan buat wave 2 kat sini dan turun ke bawah. Itu adalah untuk Euro AUD. Dan Euro GBP mungkin dah habis wave B sini. Dan kita sedang lihat wave C. Kenapa dia bersilang-silang macam tu? Okey, ini adalah untuk Euro GBP. Tembus tak? Ini tembus tak? Kalau dia tembus, saya tak dapat nak lukis terlalu ni. Saya akan buat 1618. Kalau dia tembus bawah ke, saya akan lukis dia macam ni. A, B dan sini terangkit 1618. Sampai sini. Boleh tak short dia? Janganlah short. Belum lagi. Ni Euro GBP. Okey. Kalau dia tembus bawah tu dah jadi lain. Itu dah jadi 4 kat sini dan kita dah mula wave 5. Okey?
Itulah Euro GBP. Ada soalan? Ada awal sikit kita ni. So, kesimpulannya, indeks kita tunggu dia ke bawah lagi. Ini adalah untuk indeks. Saya mencari peluang untuk long. Saya tak akan short indeks. Anda nampak indeks tengah menjunam pergerakan macam ni, anda pergi jeling-jeling kalau ada setup anda untuk yen pair. Kalau ini buat lower low, nampak? Ini buat lower low, 3 wave, anda boleh short. Itulah untuk Euro JPY. GBP JPY belum ada. AUD JPY tak ada. Apa lagi? CAD JPY tak ada. Yang ada adalah Euro JPY. Kita usah lain pula. Kita tengok kepada apa tadi? Ada cat kosong tadi ya. Kita tengok NZD JPY. NZD JPY dengan chef JPY kan. Ni NZD JPY. Ini tak ada lower low. Jadi tak dapat. Kalau dia buat lower low dari sini je. Ya, dia buat lower low sini je. Dia buat lower low sini. 1, 2, 3. Anda boleh cari short. Ini adalah chef JPY. Chef JPY ada lower low tak? Chef JPY price buat 2 kali dalam zone ni tak break 1618 dan ni tak ada. Ni tak dapat nak enter. Kalau ada sepatutnya nak enter kat sini, stop loss atas ni. Ni chef JPY. Kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Kenapa dia tak terus? Ingat, stop resistance adalah satu zone. Bukannya satu point. Bukannya satu kat sini ngam-ngam. Kalau saya dapat ngam-ngam tiap kali macam tu, saya tak ada bagi webinar. Saya bagi duit je. Faham tak? Saya kalau dengar orang sebut kan, wah ni sini confirm dia jatuh. Itu satu pip je. Dia tak lari kat situ. Kalau saya dengar orang sebut macam tu, saya minta duit kat dia. Buat apa saya nak belajar ni? Ni dah satu zone. Kan? Jadi kita ada reaksi daripada chef JPY daripada zone berkenaan. Saya minta duit je. Lagi senang hidup kan. Pening kepala kita nak belajar apa, Elliott wave lah, apalah. Kan? Itu confirm jatuh. Confirm jatuh minta duit. Senang kerja. Okey? Faham apa yang saya perhatikan? Kita masih lagi melihat dolar dinamik. Belum lagi yen dynamic. Dalam time frame kecil kita dah ada yen dynamic. Tapi time frame H1 ke atas kita H1 ke atas kita masih dalam dollar dynamic, di mana apabila wave 2 ni habis, then kita jangkakan akan berlaku 3 dalam 3 dengan dolar dekat sini. Mana dolar? Dengan dolar kat sini pun sama. Ini adalah 1, 2 dan 1 lagi 3 ke atas. Ini 1 Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ini 5. 1, 2, 3. Then baru benda sama. Ataupun dia dah habis. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok UJ. Kalau UJ start jatuh, dolar indeks pun akan jatuh. Maksudnya kat sini dia. Ini. Jatuh. Ini belum. Jatuh 3. Dia tak break. Kalau break bawah A ni baru kita kata jatuh. Ni baru macam ni. Okey. Kita akan cover kepada struktur asas. Kita berhenti awal. Zatul okey Zatul? Dan saya akan share banyak mengenai chart asas kepada teori Elliott wave. Kita mula daripada paling asas sekali. Dan sambil-sambil tu kita masukkan market dynamic. Boleh tak? Kita ambil chart kosong dan kita ceritakan macam mana anda nak faham market dynamic dengan Elliott wave ni. Selalu orang tanya, kita belajar Elliott wave, lepas tu aku nak lukis dia macam mana? Tu soalan yang paling biasa. Saya pun start macam tu. Cerita 1, 2, 3, 4, 5 macam senang je. Tengok dekat chart tak sama pun. Lepas ni Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik lepas ni. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.